Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang saya kasihi sekalian, sekarang saya sedang baca Bible-nya bahasa Arab. Dan kalau kita tengok di hadapan ini, jelas bahasanya Arab. Dan sebenarnya Bible Arab ini telah saya miliki lebih kurang 20 tahun yang sudah lama. Tetapi apa agaknya menyebabkan saya kembali baca, kembali tengok layannya? Tak lain tak bukan kerana isu yang sedang berlaku dalam negara kita. Minggu yang sudah, sahabat-sahabat sekalian dan saya sudah maklum keputusan mahkamah terkini dalam isu kalimah Allah. Apabila orang Kristian Katolik dalam negara kita ni, mereka minta nak guna kalimah Allah. Di mana mereka nak guna? Dalam surat khabar mereka, Herald di Catholic Weekly. Dan Herald di Catholic Weekly dikeluarkan dalam 4 bahasa. Bahasa Melayu kita, bahasa Inggeris, bahasa Tamil dan bahasa Cina. Apa yang menariknya, mereka hanya nak guna kalimah Allah ini hanya dalam surat khabar versi bahasa Melayu. Sebab itu saya cuba tengok balik, kenapa ya nak digunakan sangat kalimah Allah itu? Apakah betul seperti hujah mereka, kita tak singgung perasaan orang Islam, tetapi kita nak guna sebab dalam Bible Arab, ini Bible Arab, Al-Kitabul Muqaddas, memang terdapat lafzul jalalah. Dan sahabat-sahabat sekalian, kita akui ada kalimah Allah tu dalam Bible Arab. Tetapi soalnya, Bible Arab ini merupakan salah satu daripada bahasa yang diterjemahkan Bible. Jangan kita tidak tahu, Bible sudah diterjemah dalam 2000 bahasa. Saya ulang sekali lagi ya, 2000 bahasa. Termasuk our language, bahasa Melayu. Dan dengan saya pun ada Alkitab Berita Baik, Bible bahasa Melayu itu. Cuma saya tak rasa ada keperluan buat masa sekarang untuk kita tunjukkan. Mari kita refer kepada hujah mereka nak guna kalimah Allah sebab dalam Bible Arab ada Allah. Apakah betul ada Allah? Ada lafzul jalalah kita itu? Jawabnya betul. Kita tak payah buka muka surat tengah, tak payah buka muka surat paling akhir sekali. Buka muka surat paling awal dalam Old Testament, Ahdul Qadim. Dalam the book of Genesis chapter 1 verse 1 ada disebut dengan jelas in Arabic, fil bada'i khalaqallahu samawati wal ard. Pada awalnya Allah ciptakan langit dan bumi. Maka atas penghujahan ini, ada sahabat-sahabat kenalan Kristian kita, bahkan isu yang berlaku dalam negara kita ni, Kristian Katolik nak guna kalimah Allah dengan sebab hujahnya dalam Bible Arab mereka ada Allah. Dan dalam minggu yang sudah kita tahu keputusan telah pun kita dapat bahawa 4 kalimah, iaitulah Allah yang kita nak bincang ini, Kaabah, Baitullah dan solat sudah pun diberi kebenaran untuk digunakan oleh orang-orang Kristian Katolik bagi tujuan pendidikan. Dan isu ini menjadi polemik yang besar dalam negara. Ya, ada di kalangan kita yang bersemangat, berarak, bawa spanduk, berkumpul, dan sehingga kita lihat seakan-akan keharmonian itu hampir hilang. Dengan sebab kita Muslim meyakini bahawa kalimah Allah, lafzul jalalah kita adalah milik eksklusif kita, kerana ia mempunyai maksud dan nilai yang paling tinggi dalam prinsip keimanan kita. Dan sudah tentu bila kalimah Allah ini menjadi polemik, saya ada bercakap dengan rakan-rakan Kristian Katolik. Saya tanya pada mereka, kenapa nak guna sangat agaknya kalimah Allah ini? Sebab Holy Vatican City pun, kiblat baginya orang-orang Katolik pun tak guna Allah. Dan dalil yang paling jelas sekali, kalimah Allah ini adalah bahasa Arab. Kita tengok dalam Al-Quran kita, bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu pun berbangsanya Arab. Tiba-tiba kalimah Arab ini nak digunakan oleh orang-orang Kristian. Dalam isu ini adalah Kristian Katolik yang kitab suci mereka diturunkan bukan dalam bahasa Arab. Bahkan Isa bin Maryam, Jesus Christ son of Mary, bukan bangsanya Arab. Lalu siapa Isa? Satu orang Yahudi. Maka sudah tentu satu orang Yahudi, Isa bin Maryam, diturunkan revelation, wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bahasanya Yahudi. Soalnya, apakah ada kalimah Allah ni dalam bahasa Yahudi? Bible, sahabat-sahabat sekalian, semua sudah maklum. Apa yang saya nyatakan di sini untuk ingatkan kembali saja. Terbahagi kepada 2 bahagian.
Old Testament. In Arabic kita panggil Ahdul Qadim. New Testament. In Arabic kita panggil apa dia? Perjanjian baru, Ahdul Jadid. Perjanjian lama, Old Testament, ditulis dalam Aramaic dan juga Hebrew language. Manakala New Testament ditulis dalam Greek language. Soalnya dalam Greek language, Aramaic language dan juga Hebrew language, apakah mereka yang berbahasa dengan tiga bahasa ini memanggil Tuhan dengan kalimah Allah? Jawabnya tidak. Orang-orang Yahudi bila dia panggil Allah dalam sakramen mereka, dalam ritual mereka, apa yang mereka panggil? Mereka tak panggil oh Allah, tetapi mereka panggil El. That's why kita dengar perkataan Ismail, Israel, Daniel, El. Kadang mereka panggil Eloh, kadang mereka panggil Elohim, kadang mereka panggilnya Yahweh, dan mereka juga panggil Adonai. Apakah kelima-lima perkataan tadi ada bunyi sama dengan Allah? Tidak ada. Dalam perjanjian baru yang digunakan bahasa Greek untuk menulisnya New Testament pun tidak ada kalimah Allah. Kerana perjanjian baru ditulis dalam Greek language. Apakah kalimah Tuhan di dalam bahasa Greek? Tak lain tak bukan Theo. T-H-E-O, Theo. That's why kita belajar ya, teologi, ilmu pengkajian terhadap ketuhanan. Dan setengah pengkaji bahasa kata bukan Theo tetapi Theos, ada S di belakang ni. Tak apalah sama ada S ataupun tidak, tetapi dia punya sound dia tak similar, tak sama pun dengan Allah. Dan satu perkara jangan lupa sahabat-sahabat sekalian, kalau orang Greek ni dia sembah Tuhan yang sebenar, Theo yang sebenar. Theo yang sebenar dalam bahasa Greek dipanggil Hotheos. Dan kalau ada orang Greek sembah Tuhan yang palsu, Tuhan palsu dalam bahasa Greek dipanggil Tontheos dan juga Tintheos. Jadi soalnya ke-10 kalimah yang kita sebut sama ada dalam Hebrew, dalam Aramaic, dalam Greek tadi tidak ada kalimah Allah. Dan agaknya kenapa mereka nak guna juga kalimah Allah itu? Sebenarnya sahabat-sahabat sekalian, sidang penonton sekalian, pernah dengar tak ada di kalangan cerdik pandai ataupun our scholars, hatta Muslim scholars sendiri yang kata tak ada apa nak guna kalimah Allah bagi orang bukan Islam? Dalam konteks kita bincang ini Katolik Kristian, maknanya mereka boleh guna berdasarkan penghujahan dari agama kita sendiri. Kita dengar memang ada pandangan yang mengatakan sedemikian. Tetapi soalnya, walaupun nama-nama our scholars yang besar seperti Yusuf Qaradawi kah, Syekh Fauzi Al-Zafzaf kah, yang berprinsip boleh guna kalimah Allah bagi bukan Islam, soalnya apakah kita memberi satu kefahaman keadaan yang sebenar apa yang berlaku dalam negara kita, ya, keadaan di negara kita ini. Dan ada orang kata di tanah Arab boleh guna kalimah Allah, tak ada masalah pun. Gereja di Mesir kah, gereja di Syria kah. Kita kena ingat, Arab bukannya Malaysia, Malaysia bukannya tanah Arab. Ada orang kata di Indonesia tak apa, Indonesia bukan Malaysia. Sebab itu kita bertanya kembali, soal nak guna kalimah Allah ini oleh orang-orang Katolik, Holy Vatican City, kiblat utama bagi Katolik pun tidak guna kalimah Allah. Dan yang paling jelas, Isa bin Maryam di dalam Bible sendiri, adakah pernah ia memanggil Tuhan itu dengan kalimah Allah? Ada 4 gospel yang paling terkenal dalam New Testament. Apa dia? The Gospel Saint Matthew, Mark, Luke and John. Dalam Bible Arab dia panggil Injil Mata wa Injil Markus, Injil Luka wa Injil Yohana. Ada dicerita tentang Isa bin Maryam nak disalib, crucified for our sin and died for our sin for 3 days and 3 nights. Itu dia panggil Good Friday, hari Jumaat, pukul 3 petang disalib. Apa yang tak saya highlightkan di sini, bagaimana Isa digambarkan dalam 4 gospel ini, seperti Matthew bab 27 ayat 45 hingga 50 dan lainnya. Ketika di atas tiang salib, katanya Isa bin Maryam menyeru Tuhannya, memanggil bapanya. Tetapi Isa tak panggil atas tiang salib ketika nak disalib itu kepada Tuhan dengan kalimah Allah, Allah, yang macam orang Kristian Katolik nak guna sekarang, Allah. Tidak. Apa perkataan yang diguna pakai oleh Isa bin Maryam sendiri? Iaitulah Eli, Eli, lama sabaqtani. Dia tak panggil Allah, Allah, tetapi Eli, Eli.
Ini menunjukkan Isa bin Maryam satu panutan, satu ikutan yang paling mereka ikut adalah Isa pun tidak memanggil Tuhan itu dengan kalimah Allah. Jadi saya selalu beritahu kepada sahabat-sahabat, sama ada Muslim ataupun rakan-rakan Kristian, yang jujur mahu mencari penyelesaian, yang jujur mengutamakan keharmonian dalam isu ini, kenapa kita tidak ikut Isa bin Maryam sendiri yang disebut di dalam Holy Book, dalam Bible itu sendiri, yang tidak memanggil Allah tetapi memanggil Eli dalam bahasa asalnya, original language-nya, sesuai dengan bangsanya Yahudi dan sesuai pula dengan semangat penulisan original language bagi Bible itu. Ada pun bagi our scholars yang katanya boleh guna, jangan lupa sahabat-sahabat sekalian, di sana pun ada juga pandangan yang kata tak boleh guna. Bukan semata-mata scholars kita kata boleh guna kalimah Allah, tidak. Ada pandangan lain yang mengatakan tidak boleh guna. Seperti Syekh Abdul Hamid Al-Ballali daripada Kuwait. Begitu juga Abdul Muhsin Al-Abikan daripada Saudi. Ini antara tokoh yang menyatakan prinsip mereka kalimah Allah, lafzul jalalah tidak boleh diguna. Jadi soalnya apabila ada dua pandangan, apakah tidak boleh kerajaan memilih mana-mana satu pandangan daripada dua pandangan yang diungkapkan oleh scholars kita demi kemaslahatan, keharmonian, perpaduan masyarakat Islam dalam negara. Apatah lagi dalam kaedah fiqhiyah kita, adanya satu kaedah yang menyebut sadduz zara'i' ataupun sadduz zari'ah. Apa maksud dia? Nak sekat kemudaratan, keburukan yang mungkin berlaku lebih besar kalau kita tak jaga dari sekarang. Jadi apa yang dibuat oleh kerajaan Malaysia berpendirian bahawa tak boleh guna lafzul jalalah ini bagi orangnya Kristian Katolik yang menuntut dalam isu ini adalah bertepatan dengan kaedah fiqhiyah dan juga bertepatan dengan semangat bahasa Arab bagi lafzul jalalah itu sendiri. Dan akhirnya saya nak ajak sahabat-sahabat sendiri, termasuk rakan-rakan Kristian, cuba kita fikir, payung yang paling besar dalam negara kita bergantung, perlembagaan pun dengannya, ialah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Apa yang Kebawah Duli ungkapkan semasa nak mengangkat sumpah, melainkan dengan lafzul jalalah, wallahi watallahi wabillahi. Ini ungkapan yang begitu besar, dan begitu besar pula amanah kesan daripada ungkapan itu. Tetapi kalaulah kalimah setinggi seagung ini diberi guna pakai dengan sewenangnya pada bukan maksudnya, apatah lagi berbentuk penghinaan, kesyirikan, apakah lagi nilai lafzul jalalah itu yang juga diungkapkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga orang-orang Katolik yang bernaung di bawah perlembagaan yang mengangkat agama Islam, keistimewaannya tersendiri. Begitu juga Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda, payung bagi negara. Saya berharap kita dapat fikir sedalamnya dan kuncinya kita nak cari keharmonian. Jangan sampai perpaduan yang sudah ada terganggu dengan sebab-sebab seperti ini. Jumpa lagi dalam siri video akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.